الحمد لله القائل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya dan berbahagia di dunia dan juga di akhirat kelak. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk fitnah meruntuhkan ukhuwah. Ma'asyiral muslimin, agama Islam adalah agama persaudaraan yang amat mementingkan ukhuwah dan kasih sayang sesama insan. Menjaga ukhuwah itu adalah satu kewajiban dan ianya perlu dijaga dengan sebaik-baiknya oleh semua umat Islam. Ukhuwah yang kukuh yang terjalin di antara umat Islam adalah berlandaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam suratul Hujurat ayat 10 seperti mana yang dibacakan pada mukaddimah awal khutbah tadi, yang bermaksud sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Saudaraku muslimin, bagi menjaga ukhuwah, agama yang mulia ini mengajar umatnya untuk sentiasa menjaga diri daripada menyakiti orang lain, sama ada dengan lisan ataupun perbuatan. Dalam sebuah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu, janganlah kamu saling membenci, wala tahasadu, janganlah kamu saling berdengki, wala tadabaru, janganlah kamu saling bermusuhan, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam, dan tidak boleh bagi seorang muslim meninggalkan yang tidak bertegur saudaranya lebih daripada 3 hari. Rawahul Bukhari. Saudara muslimin yang dikasihi Allah, punca utama yang boleh mengakibatkan runtuhnya ukhuwah Islamiyah adalah kesan daripada perbuatan fitnah. Fitnah itu sendiri merupakan satu tuduhan yang dibuat-buat untuk memburuk-burukkan seseorang. Perbuatan ini adalah salah satu daripada dosa-dosa besar dalam Islam dan akan diazab pelakunya dengan azab seksa yang amat pedih. Fitnah juga boleh dikategorikan sebagai salah satu daripada kesalahan jenayah. Kalau keseksaan telah memperuntukkan fitnah sebagai satu kesalahan jenayah yang pelakunya boleh didenda dan dipenjara jika sabit kesalahan. Tuan-tuan, perbuatan fitnah ini sengaja dibuat atas dasar memenuhi agenda peribadi individu maupun satu-satu kumpulan. Ia bermula daripada hati yang kotor yang dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah, ditambah pula dengan pengaruh bisikan syaitan.
Dengan itu terhasillah satu perbuatan yang amat dibenci dalam Islam. Apabila diri menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, akan wujud perasaan hasad dengki dan tidak senang dengan kejayaan orang lain sehingga melahirkan perbuatan fitnah. Saudara, seseorang yang membuat fitnah biasanya akan merasa senang hati dan menjadi satu kejayaan bagi dirinya apabila orang yang difitnah itu dilihat jatuh terduduk dan hidup dalam kegagalan. Saudaraku muslimin, di zaman moden ini fitnah terlalu mudah dan cepat untuk disebarkan. Jikalau dahulu sesuatu berita agak lambat untuk menjadi buah mulut masyarakat, kini tidak dapat disangkal lagi segalanya semudah hanya di hujung jari sahaja. Kemunculan pelbagai bentuk media secara digital berasaskan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram dan sebagainya telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Namun di sisi yang berbeza, media-media sosial itu telah disalahgunakan sehingga menjadi medium untuk menyebarkan fitnah. Hadirin yang dikasihi Allah, ketika kita berinteraksi di media-media sosial tersebut, kita perlulah ingat bahawa kita telah mendedamkan diri kita kepada sebuah dunia yang terbuka dan tanpa sepadan. Oleh itu, kita perlulah menjaga adab-adab dan berakhlaklah sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Sentiasalah berhati-hati dan menjaga diri daripada membuat dan menyebarkan fitnah. Ini kerana bahaya fitnah itu akan mengakibatkan kita tidak akan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah fattan." Tidak akan masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Rawahul Bukhari. Ma'asyiral muslimin, perlu diingat bahawa membuat dan menyebarkan fitnah itu mengundang kepada perpecahan dan dapat meruntuhkan ukhuwah. Tuan-tuan, betapa bencinya perbuatan fitnah ini kerana ia menjadi punca kepada timbulnya salah faham, berlakunya pertengkaran dan pergaduhan sehingga menyebabkan suami isteri bercerai-berai, hubungan adik-beradik dan saudara-mara menjadi renggang, rakan-rakan bermusuhan, kehidupan masyarakat menjadi tidak tenteram dan seumpamanya. Semuanya itu dapat dibuat dengan hanya satu perkhabaran yang direka-reka sahaja. Saudara, lihatlah bagaimana hubungan suami isteri yang telah dijaga dengan baik dan hidup dalam keadaan yang harmoni dapat diruntuhkan hanya dengan satu fitnah sahaja. Adik-beradik yang sama-sama membesar dan saling berkongsi kisah suka dan duka mereka menjadi renggang hubungannya dan berlaku pergaduhan hanya dengan satu fitnah sahaja. Saudara mara yang kuat hubungan persaudaraan mereka, saling ziarah-menziarahi dan selalu bertanya khabar, akhirnya tidak bertegur sapa hasil daripada satu fitnah sahaja. Rakan-rakan yang menjadi tempat bertukar-tukar cerita dan melakukan aktiviti-aktiviti bersama, keluar minum pun bersama, bertukar menjadi musuh akibat daripada satu fitnah sahaja. Begitulah besarnya bahaya fitnah yang dapat meruntuhkan ukhuwah sesama umat Islam. Ayo saudaraku muslimin, marilah kita semua mendidik diri kita, keluarga kita dan umat Islam seluruhnya dengan saling menasihati dan tegur-menegur terhadap perbuatan yang dapat meruntuhkan ukhuwah ini, yaitu membuat dan menyebarkan fitnah. Berhentilah kita daripada menjadi ejen atau pakar penyebar berita-berita yang tidak benar. Apa yang paling penting, sekiranya kita mendapat sesuatu khabar berita tentang seseorang, janganlah kita terus mempercayainya. Selidiklah dahulu agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Firman Allah dalam suratul Hujurat ayat 6, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka sendirilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, marilah kita semua mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa perbuatan membuat dan menyebarkan fitnah adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ukhuwah sesama umat Islam perlu dijaga dengan baik kerana ianya merupakan satu kewajipan. Dan yang ketiga, umat Islam hendaklah saling mengingati dan memberi nasihat di antara satu sama lain agar tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tuti' kull hallafin mahin hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dzalika zanim. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kesana kemari menyebarkan fitnah, yang menghalang segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, yang bertabiat kasar. Selain itu juga terkenal dengan kejahatannya. Suratul Qalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزكرنا ومولانا محمد. الحمد لله على آلائه وإحسانه، واشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، واشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته، ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عليما حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير، وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة kebawah yang maha mulia Seri Paduka Baginda di Pertuan Agung ke-16 Sultan Umar Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika maulana Tuan yang terutama
Bunda Sri Utama Ahmad Muzi bin Haji Abdul Razak yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal bala wal riya wal riba wal zina wal zalazil wal mihana wa su'ul fitan ma dhahara minha wa ma batan. عملنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.